Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar. Baik, hari ini kita akan masuk ke bahagian kedua dalam penentuan kadar tindak balas. Pada bahagian yang kedua ini kita akan lihat bagaimana kita nak tentukan kadar tindak balas pada tempoh masa yang tertentu ataupun kita sebut dia sebagai kadar tindak balas seketika. Okey, tempoh masa tertentu ataupun kita sebut sebagai kadar tindak balas seketika. Baik, kita lihat contoh yang diberikan dalam buku teks. Okey, diberi kat sini awal-awal, iaitu kadar tindak balas pada masa yang tertentu itu diwakili dengan huruf T kecil sama dengan kecerunan tangen lengkung pada masa T tersebut. Okey, bila sebut kecerunan tangen lengkung, maknanya kita kena lukis satu segitiga. Okey, satu segitiga yang mana segitiga itu titik tengah garisan condong dia tu, okey, mestilah pada titik masa yang nak ditentukan. Contoh kat sini. Okey, perhatikan pada rajah 4.6, rajah inilah, graf kat sebelah ini. Okey, yang mana graf ini adalah isi padu gas hidrogen melawan masa tindak balas. Okey, melawan masa tindak balas. Baik. Kadar tindak balas yang nak ditentukan kat sini adalah kadar tindak balas pada masa 20 saat. So, kita lihat, okey, pada paksi X. Paksi X itu adalah paksi bagi masa. Dan kita lihat pada titik 20. Kita ambil pembaris, kita gariskan. Saya tak pakai pembaris, nanti saya sengit sikit. So, kita tentukan garis pada tempoh 20 saat. Sampai ke graf. Graf itu yang line merah. Line merah yang telah diplotkan awal-awal. Sampai ke titik sentuh garis merah. Baik, itulah titik yang mana kita nak tentukan kadar tindak balasnya. Oleh itu, kita ambil pembaris, kita buat garisan. Okey, garisan yang merentangi titik 20 saat. Okey, titik 20 saat yang kita telah tandakan tadi, yang telah sentuh tadi pada graf. Kita buat X kat sini lah. Okey, titik tu. So, garisan yang kita nak buat itu, kita pastikan bahawa titik 20 saat ini adalah titik yang di tengah-tengah garisan itu. So, di antara P dan R, okey, P dan R, dia adalah titik tengah dia. Titik tengah garisan P dan R. Kita sambungkan garisan itu. Okey, sampai melepasi graf lah. Okey, nampak graf kat sini Awak nampak graf. Dia lebih sikit. Garisan tu lebih sikit graf. Okey, stop. Sama juga atas, ini graf, kawasan graf, dia lebih sikit, stop. Okey, kemudian kita nak bentukkan dia sebagai segitiga. So, tangen ni maksudnya kita nak jadikan dia segitiga lah. Baik, kita kena sambungkan titik berhenti tadi di P dan di R ini. Okey, kita cari pertemuan mereka. Kita sambungkan mereka ke arah bawah. Okey. Tak nampak kan? Okey, saya buat warna hijau. Okey, nampak hijau. R akan sambung dengan P pun akan turun buat garis putus-putus dan akan bertemu pada garisan titik P dengan R ini akan bertemu pada titik pertemuan itu, kita namakan dia adalah Q. Right? Maka kita dapatlah segitiga tangen yang kita nak. So, bila dah dapat segitiga tangen yang kita bentuk pada graf kadar tindak balas ini, yang mana rujukan dia adalah titik tempoh masa dia adalah 20 saat.
sebagai garisan tengah, garisan condong PR. Maka kita boleh dah tentukan berapa nilai P, berapa nilai R dan berapa nilai Q. Okey. Baik, untuk mencari kecerunan tangen lengkung pada masa 20 saat, okey, kita kena dapatkan nilai, okey. Saya tulis dalam biru okey. Nilai paksi Y, okey, bagi nilai yang kita dapat pada paksi X sebenarnya. Okey, kat dalam buku ni dia sebut wakili PQ RQ. Bukan maksudnya P kali Q ataupun R kali Q ya. Ni salah tau. Pemahaman yang salah lah. Okey, sebab selalunya kita letak dua huruf ni. Okey, kita ingat P kali Q. Ni tak betul lah. So, pemahaman kat sini yang kena awak tahu bahawa okey, kita nak lihat, kita nak dapatkan nilai garis yang merentangi paksi Y dan nilai garis yang merentangi paksi X. Mana nilai itu? Saya buat dengan garisan merah pada graf. Awak lihat, nilai yang kita nak dapat pada paksi Y adalah nilai ini. Okey, nilai ini. Saya padam padam dulu. Okey, nilai sepanjang paksi Y ini. Okey, dan nilai paksi X adalah sepanjang paksi X ini. Berapakah panjang garis RQ ini dengan garis PQ? Okey, so untuk dapatkan garis PQ dengan RQ ni, right, kita kena dapatkan nilai P itu berapa dahulu. So, kita boleh tentukan pada graf berapa nilai P. Kita buat garis putus-putus dengan pensel. Okey, daripada P daripada P ke daripada P ke, saya buat arrow, paksi Y dapat 49.0. Okey, ini dia titik untuk titik P, dan Q dia adalah pada titik sambung je. Okey, sambung je titik Q ni ke paksi Y. Kita akan dapat dia sebagai 21.0. Okey, 21.0. Ini untuk Q. Maka apa yang awak kena tahu sebenarnya, dia lebih menunjukkan kita kena cari nilai garis PQ. Okey, nilai garis PQ ni nilai yang paling atas 49.0. Ni paling atas. Paling tinggi kedudukan ni pada paksi Y kita sebut paling atas lah. Okey, paling tinggi, nilai yang paling tinggi akan tolak kedudukan nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah iaitu Q. Q 21.0. Okey. P tolak Q sama dengan, okey, nilai paksi X pun sama. Nilai yang paling tinggi tolak nilai yang paling rendah. So, kat sini nilai yang paling tinggi dia adalah Q. Okey, tolak R. Okey, sebab itu awak lihat yang diberi dalam persamaan itu, yang paling tinggi Q nilai dia adalah 29. Mana dapat? Daripada graf juga. Titik Q ini dipanjangkan pada paksi X sebab dia nilai paksi X. RQ itu nilai paksi X, kita kena panjang kepada paksi X dan dapat dia, bacaan dia 29. Okey, kemudian nilai yang paling rendah adalah yang paling hampir dengan kosong lah. So, R lah yang paling rendah. Kita panjangkan R ini ke paksi X kerana dia adalah termasuk dalam nilai paksi X. So, nilai dia adalah 9. So, nilai yang tinggi tolak nilai yang rendah.
Q tolak R. Q paling tinggi, R paling rendah. Okay, so kita akan dapat 29 tolak 9. Okay, dapat 20. Yang atas tadi 49 tolak 21.0 dapat 28.0. Unit dalam sentimeter padu bagi paksi Y. Okay, paksi Y. Sebab dia isi padu, dah bagi tahu nilai dia sentimeter padu. Dan nilai pada paksi X pula, okay, dia adalah masa dalam unit saat. Sebab itu kita lihat unit saat berada di bawah bahagi. Maka boleh kira terus dan akan dapat jawapan sebanyak 1.40 cm per saat. Okey, sentimeter padu per saat. Padu sentimeter, isi padu di atas, kita sebut dia dulu. Saat, kita tulis negatif 1 kerana dia di bawah bahagi. Dia sebagai penyebut. Okey, dia di bawah bahagi. Baik, ini adalah contoh macam mana nak kira kadar tindak balas pada masa tertentu atau kadar tindak balas seketika.